Okey, Ustaz boleh teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, lalu diberikan kepada kita hidayah dan taufik. Diberikan kepada kita rahmah birrahmah, supaya kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah sentiasa memberikan peringatan demi peringatan. Kerana manusia ini sifat dia adalah lupa. Seperti mana yang disebutkan oleh ulama, tidak dinamakan manusia itu melainkan ia ni bersifat dengan lupa. Tetapi apa yang kita takut, apa yang kita risaukan, iaitu kita lupa tentang keadaan kita. Manusia tak pernah lupa dengan dunia. Manusia tidak pernah lupa dengan harta benda. Manusia tak pernah lupa dengan kehendak nafsunya. Makan, manusia tak pernah lupa. Duit, manusia tak pernah lupa. Dan kehendak dunia, manusia tak pernah lupa. Tetapi manusia selalu lupa tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, malam ni saya yang bodoh ini dan yang banyak salah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang banyak kesilapan dengan Allah, berkongsi bagaimana untuk kita dapat mengingati diri kita sentiasa dalam keadaan yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama, jika mana kita masih lagi berpegang dengan tiga perkara. Berpegang dengan tiga perkara ini, maka insya-Allah kita akan menjadi insan yang ingat. Sentiasa ingat, sentiasa sedar. Siapakah kita sebenarnya? Yang pertama sekali, iaitu dari mana asal usul kita. Siapa kita sebenarnya? Kalau kita sentiasa ingat siapa kita sebenarnya, maka insya-Allah kita akan sentiasa mengingati akan perkara yang hak. Kalau kita lihat, tengok apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia lupa? Sebab mereka berada di dalam dunia yang penuh dengan kelalaian. Sehingga Allah sebut dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang lalai dengan kehidupan ini, mencari kemuliaan dunia yang tak habis-habis. Daripada umur muda sampai tua, kita membuat perkara yang sama. Kejar perkara yang sama, himpun perkara yang sama. Tapi apa yang kita dapat? Kita tak dapat ketenangan, kita tak dapat kebahagiaan. Sebab itu, Masya Allah, manusia akan tersesat dan terbabas dengan keduniaan yang ada pada mereka ini. Sehingga Allah kata dalam Al-Quran, celakalah orang yang sibuk dengan kemuliaan dunia, mencari harta dunia, sehingga mereka lupa sampai satu saat hatta zurtumul maqabir. Sebab itu, Masya Allah, apabila kita ingat di manakah asal usul kita, asal kita di mana, siapa kita sebenarnya,
Sebab itu Ibn Atha'illah menjelaskan dalam kitab Hikam. Sebab itu, Masya Allah, sifat pada manusia ini asalnya. Yang pertama, sifat dia miskin. Sebab itu, Masya Allah, Allah jadikan kita daripada tanah yang hina. Dan besok, apabila kita telah dimatikan oleh Allah, maka kita akan dikembalikan kepada tanah balik. Kita ditanam dalam tanah, dibenam dalam tanah, dikambus dengan tanah. Dan ketika itu, kita dalam keadaan yatim piatu. Wa asal balik asil. Asalnya kita yatim piatu dan balik juga kita yatim piatu. Tak ada siapa dengan kita. Tak ada siapa bersama kita. Dan tidak siapa mahukan kita. Masya Allah. Apabila kita tahu asal usul kita. Asal usul yang miskin. Asal usul yang hina. Seorang yang hina. Hamba yang hina. Insan yang hina pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah muliakan kita dengan iman dan Islam. Allah muliakan kita dengan ketakwaan. Allah muliakan kita dengan ihsan. Pada ketika itulah kita dikehendaki oleh Allah bersyukur dengan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa minta? Tak ada seorang pun minta dilahirkan daripada perut seorang Islam. Dan mereka tak tahu pun. Dan tak ada siapa minta pun. Ia keluar daripada rahim seorang yang kafir. Dan tak ada siapa tahu pun. Tapi semuanya kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang lahir daripada perut seorang ibu yang Muslim, lalu dikurniakan kepada mereka ini iman dan Islam keturunan. Orang yang keluar daripada perut rahim seorang yang kafir, lalu mereka berkehendakkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, Masya Allah, apabila kita sedar, di mana asal usul kita? Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, manusia ini sebenarnya tak ada apa-apa kemuliaan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, Allah kurniakan kepada kita, Masya Allah, Allah berikan kepada kita pendengaran dan penglihatan untuk kita mengambil faedah daripada kedua panca indera tersebut. Apa gunanya Allah bagi telinga, apa gunanya Allah bagi mata? Supaya kita mengenal kembali akan pemilik kita ini. Kita kenal kembali, kita balik kembali. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Apa yang ada pada kita milik Allah. Kesenangan yang ada pada kita milik Allah. Kita juga milik Allah. Satu hari Allah akan ambil kita kembali. Ilmu yang ada pada kita milik Allah. Sebab itu apabila kita balik kepada asal usul kita dan kita kenal, sentiasa kita sedar asal usul kita. Kita sentiasa akan tawaduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sentiasa merendah diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang alim, sebab itu apabila dikenal asal usulnya, asalnya dulu jahil, dia tak tahu apa-apa. Asalnya dulu, dia tak kenal apa-apa pun. Dan akhirnya, kata ulama, awal ilmu itu jahil dan akhir ilmu itu juga jahil. Kenapa awal ilmu itu jahil dan akhir ilmu itu jahil? Kerana orang yang mereka sedar akan dirinya, selagi ia, banyak mana ia memperoleh ilmu, pada ketika itulah, sebanyak itulah ia dapat mengenal Allah. Lalu dia tidak boleh menandingi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ulama menyatakan awal ilmu itu jahil dan akhir ilmu itu jahil? Tuan-tuan, alim macam mana kita pun, Allah berikan kepada kita 4 soalan dalam kubur, mampukah kita nak jawab? Hebatlah kita macam mana pun, Allah bagi kita 4 soalan dalam kubur yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita jawab? Mulialah macam mana pun, Allah berikan 4 soalan di dalam kubur, mampu tak kita jawab? Hebatlah kita macam mana pun. 4 soalan yang akan diberikan kepada kita yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampukah kita jawab? Tuan-tuan, Masya Allah. Bila orang yang tahu asal usulnya sentiasa miskin, maka apa yang dia akan buat? Apa sifat orang miskin? Orang miskin ini, yang pertama sifatnya redha dengan Allah. Redha.
Maka sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Apabila seorang ini ada sifat kehambaan, miskin itu sifat kehambaan. Dia sentiasa redha dengan segala hukum Allah. Dia sentiasa redha dengan Allah. Dia sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Lepas itu kalau kita lihat, kita dulu miskin. Makan lauk dengan telur kita redha. Dengan ikan masin, dengan kicap kita redha. Tetapi apabila Allah mula berikan kita kemewahan dan kekayaan, lalu kita lupa keadaan kita sebelum itu, kita mula merungut. Kita mula memprotes. Sebab itu sifat itu yang mesti kita ada di dalam jiwa kita dan jangan buang. Kita tetap miskin. Macam mana pun tetap miskin. Mana kata yang kita tetap miskin? Besok kalau kita balik bertemu Allah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apa yang kita bawa? Kita bawa kereta, kita bawa motor, kita bawa jam tangan, kita bawa duit yang banyak, kita bawa kawan-kawan yang ada di sekeliling kita yang kita sekarang ni bersukaria, berpoya-poya dan sebagainya. Kita bawa rumah yang besar, kita bawa pangkat. Tak. Dunia yang dibekalkan kepada kita cuma kain kapan yang murah sangat. Kain yang paling murah itulah yang dibalutkan kepada tubuh kita. Tapi apa yang kita bawa adalah amal saleh. Apa yang kita bawa adalah amal yang baik yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amal kita ini tidak diterima Allah, sebab itu apa sebenarnya hakikat 3 ilmu yang diwajibkan ke atas kita untuk kita belajar? Usul, iaitu ilmu tauhid. Kenapa perlu kita belajar ilmu tauhid? Ilmu tauhid ni bukan sekadar nak sembang, nak bicara dekat kedai kopi, nak bicarakan dalam masjid dan surau, nak dibicarakan di tempat-tempat awam, bersama dengan kawan-kawan. Kalau kita belajar ilmu tauhid, semakin kita mengenal Allah, semakin kita belajar dan mengajar ilmu tauhid, ketika itu semakin kita kenal Allah. Sebab ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah, ilmu untuk mengenal Rasul, ilmu untuk mengenal malaikah, ilmu untuk mengenal akhirah. Semakin kita tahu, sebab itu dalam masalah yakin ini disebut oleh ulama, ada peringkat-peringkat yang dijelaskan oleh ulama. Yang pertama disebut ilmu yakin. Maka kita yakin dengan Allah dengan sebab ilmu kita. Kita tahu Allah berikan kita ilmu, lalu kita pun mengenal siapa Allah dan siapa kita. Kita mengenal siapa Sayyidina Rasul. Kita mengenal akan alam akhirah. Kita mengenal malaikah Allah. Kita mengenal apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila seorang yang makin kenal Allah, maka sekuat mana kenalnya kepada Allah, ataupun istilah orang sekarang, sekuat mana makrifahnya dengan Allah, sekuat itulah dia beramal dengan pekah. Apabila seorang itu mengenal Allah dengan ilmu usulnya, lalu orang Melayu kata, kalau tak kenal maka tak cinta. Ilmu nak kenal, ilmu nak datang cinta adalah ilmu tauhid. Lalu bila dia dah cinta, lepas tu orang Melayu kata apa dia? Orang dah cinta ini perlu ada pengorbanan. Maka sebab itulah, pengorbanan itulah dengan kita bersyariat kepada Allah. Inilah yang dikatakan mujahadah. Sekuat mana ia kenal Allah, sekuat itu dia beramal dengan syariat. Sekuat mana ia mencintai Allah, sekuat itu dia beramal dengan syariat. Dia takut akan yang dicintai itu tidak menyukainya, tidak sayang dia, berpisah dengan dia. Dia jaga syariatnya. Daripada sudut ibadatnya dia jaga. Daripada sudut ibadat, salat, zakat, puasa dan sebagainya. Daripada sudut muamalatnya, pakaiannya dia jaga. Auratnya dia jaga. Semua dia jaga. Dia takut bahawa jika aku tidak jaga akan pakaian, guna saya Allah marah aku. Zaman ini tuan-tuan, zaman fitnah. Zaman inilah yang Nabi kata yang benar itu dikata salah.
Dan yang salah itu orang akan kata betul, orang kata benar. Yang ni betul. Sebab inilah zaman-zaman yang akhir. Apa yang kita khawatirkan dalam masa 3 bulan ini, Masya Allah, hampir 100 lebih ulama-ulama dimatikan oleh Allah. Ulama-ulama sedunia dimatikan oleh Allah. Ulama-ulama yang tak ada siapa kenal pun. Mereka tidak mahukan kemuliaan. Mereka tak mahukan kebesaran. Mereka ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kuat beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang kuat beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bila ulama ini dimatikan oleh Allah, pada ketika itulah yang apa yang kita khawatirkan yang telah disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila ilmu itu mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang bertanya, ilmu sekarang banyak, ilmu banyak, orang ramai yang tahu, ramai orang bijak, ramai orang pandai. Tapi apabila kita lihat siapakah orang berilmu? Ramai orang hafiz Quran. Tapi siapakah orang hafiz Quran? Sebab itu Masya Allah, ini yang kita takuti. Apabila ilmu itu yang ada pada diri kita ini, kita tidak boleh beramal. Kita pandai, cakap pandai, macam saya cakap pandai. Tapi mampu tak kita bangun malam? Kita cakap pandai. Mampukah kita untuk sujud dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita cakap pandai. Mampukah kita menjadi khadam kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak membantu kita, menolong kita daripada semua perkara. Daripada kehidupan, daripada segala perkara, setiap permintaan kita, kita seolah-olah memaksa Allah untuk mengabulkan akan doa-doa kita. Semua apa yang kita nak, Allah bagi, kita minta. Kita minta dengan Allah. Kita minta. Tetapi hak Allah, apakah kita telah tunaikan? Sebab itu orang yang apabila dia semakin kenal kepada Allah, cintanya semakin besar. Dia akan beramal dengan fiqh ini bukan sekadar ibadat, tetapi muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya. Dia beramal sehingga dia rasa bahawa Allah akan redha dia. Sebab itu ilmu tasawuf yang ada pada kita ini, apabila seorang itu telah beramal, maka fungsi ilmu tasawuf itu dia menjaga akan amalannya. Setelah dia beramal, lalu dia jaga amalannya. Kenapa perlu jaga? Sebab itu apabila kita beramal, tapi kita tak jaga, Masya Allah, kita riak, kita hasad, kita ujub, kita kibir, maka apa yang kita buat itu tidak ada faedah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini tuan-tuan, Masya Allah, satu zaman yang terlalu hujung. Satu zaman yang fitnah dia terlalu besar. Fitnahnya teramat besar. Sebab itu, jagalah iman dan Islam kita. Janganlah kita lupa untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat iman dan Islam yang kuat. Imanan kamila. Iman yang sempurna. Sebab itu, janganlah kita sombong. Kalau kita ada harta banyak, pangkat besar, apa pun ilmu yang banyak, sebelum Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah. Kalau kita hebat macam mana pun, saat mati kita tidak boleh mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada faedah. Kita tak boleh berlagak, kita tak boleh nak sombong. Tetapi apabila saat kematian kita boleh dapat kita menyebut Allah, maka kita orang hebat. Kita orang hebat. Kita orang hebat. Sebab itu yang pertama tadi saya sebutkan. Orang yang dia tidak akan melupakan Allah apabila dia tahu dan dia ingat akan asal usul. Yang keduanya, kenapa Allah jadikan kita? Kenapa Allah kurniakan kepada kita nikmat hidup?
Allah berikan kita kehidupan. Ada orang yang tak sempat nak hidup di muka bumi. Saya dah hidup 51 tahun dalam dunia ni. Ada orang yang 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Cuba kita fikir, renung balik, tengok balik apa aku dah buat dengan modal yang Allah telah bagi kepada aku 51 tahun. Apa aku dah buat dengan modal yang Allah dah bagi kepada aku 51 tahun. Kita balik saat ini ataupun sekarang ini tuan-tuan, kita renung balik. Allah bagi aku umur, aku dah buat apa? Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Adakah kita jadikan seluruh kehidupan kita ini menjadi hamba Allah? Apakah seluruh kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kurniakan kepada kita, kita menghadamkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataupun kita menjadi khadam kepada nafsu kita? Kita jadi khadam kepada dunia kita? Kita menjadi khadam kepada makhluk yang mengheret kita kepada jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Renung balik, tengok balik, kita dah buat apa? Apa aku dah buat ya? Dengan modal yang Allah bagi kepada aku, dengan umur yang Allah kurniakan kepada aku, dengan nikmat yang Allah berikan kepada aku, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan Allah persoalkan. Sebab itu masya-Allah, bila kita tahu dan sedar kenapa Allah jadikan kita dan berikan kepada kita nikmat hidup ini, kalau kita salah pun kita akan patah balik. Kalau kita nak mula tersesat, kita akan patah balik. Tapi kalau kita tak sedar, kita rasa umur yang Allah bagi kepada kita ini, kita gunakan sepenuhnya untuk dunia. Kita guna sepenuhnya untuk perkara keduniaan. Kita guna sepenuhnya untuk perkara yang akan kita tinggalkan. Cuba kita fikir balik, solat kita banyak mana? Selawat kita banyak mana? Istighfar kita banyak mana? Sedekah kita banyak mana? Amal ibadat kita banyak mana? Tuan-tuan, lalu orang kata, Ustaz, Masya Allah, saya baru sedar dalam 5-6 tahun ini Ustaz. Macam mana ya? Sebelum ni saya jahat. Sebelum ini saya orang jahat Ustaz. Tuan-tuan, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ini kembali kepada Allah, kita balik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sebesar mana pun kejahatan kita dan kesilapan kita, walaupun sebanyak seluas lautan kesalahan kita, kesilapan kita, walaupun sebesar gunung kesalahan dan kesilapan kita, tapi kita balik dengan Allah. Allah kata dalam hadis qudsi, la ubali, aku tak peduli. Aku takkan peduli sebanyak mana kesilapan kau. Cumanya kita nak balik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak melihat zaman silam kita. Kerana zaman silam kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, besarnya rahmat Allah ke atas kita. Apa yang perlu kita buat? Dulu, Allah tak bagi kita buat kebaikan. Kita dalam kejahatan, kesesatan, benda lara. Lalu Allah sayang kita. Allah kutip kita pada tempat-tempat jahat. Allah tak benarkan kita berada di tempat-tempat yang baik. Dulu kita tak pernah pergi masjid, duduk dalam majlis ilmu. Dulu kita tak pernah pun buka Quran. Tak teringin pun buka Quran. Tak teringin pun nak berzikir dan bertasbih. Sekarang, lalu Allah letakkan kita pada tempat baik. Allah ambil kita daripada tempat jahat. Dulu, zaman muda kita, telinga kita dengar lagu, dengar hiburan-hiburan maksiat. Lalu saat-saat ujung-ujung ini,
Allah beri kita hidayat lalu ditukarkan daripada hiburan dengan Al-Quran. Tapi orang tak percaya bahawa Al-Quran ini satu hiburan. Kadang-kala kita yang dah mengaji ni masih tak boleh tinggal lagi lagu-lagu yang melaraukan. Itu yang saya katakan, ilmu kita ada. Kenapa aku tak boleh tinggal ya? Ilmu kita ada. Kenapa aku tak boleh tinggal benda-benda tu ya? Dengar lagu dan sebagainya. Tak boleh ke kita tukar kepada Al-Quran? Sampai bila kita nak cakap, aku lemah, aku lemah, aku lemah. Kita dah 50 tahun. Takkan perkataan itu perkataan yang tak boleh kita tukar ke? 50 tahun dah. Kita akan cakap benda yang sama, aku lemah, aku lemah, aku lemah. Tapi dengan perkara dunia, kenapa kita tidak lemah? Dengan keduniaan, kenapa kita tidak pernah lemah? Kita cari duit sampai sekarang, cari dunia sampai sekarang, tidak pernah lemah. Bukan dekat, jauh, Masya Allah. Kita tak pernah lemah dengan keduniaan. Kita tetap kuat dengan keduniaan. Kita kata, kalau aku tak berusaha, maka aku tak boleh hidup. Tuan-tuan, Masya Allah. Kita masih ada lagi kehidupan yang kedua, iaitu akhirat. Kita nak hidup di dunia, tetapi kita akan mati di akhirat. Kita akan binasa di akhirat. Kita akan cilaka di akhirat. Walhal akhirat itu khalidina fiha abadan. Tuan-tuan yakinlah. Orang yang berkuat dan bersungguh-sungguh dengan akhirat, maka dunianya akan dijamin oleh Allah, dibarakahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang meninggalkan akhirat, dunianya, kita tengok dunianya banyak, duitnya banyak, keretanya besar, income-nya masuk, Masya Allah. Tapi kenapa hatinya resah? Kenapa hidupnya tak bahagia? Duit yang dia cari banyak-banyak, dia tak boleh nak makan, dia tak boleh nak pakai. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi orang yang sentiasa mengajar akan akhirat itu, maka Allah jamin rezekinya. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lagi kuat kita takut dengan Allah. Semakin kukuh kita takut dengan Allah, Allah bagi jalan kelepasan, 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 kelepasan. Dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Bukan dengan jalan penat lelah dan sebagainya. Bukan dengan jalan kesusahan. Ini hebatnya orang yang apabila ia redha dengan Allah, dia mencintai Allah, dia menyayangi Allah, dia tak mahu meninggalkan Allah. Dengan dia kemaskan syariatnya, dia jaga syariatnya, dia kukuhkan imannya, dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya kita jangan lupa. Maka kata ulama, kita kena ingat di mana tujuan hidup kita. Kalau kita sentiasa ingat bahawa kita ini musafir, dan kita akan tuju satu tempat yang semua orang akan pergi, iaitu akhirat. Semua orang akan berjumpa saya, tuan-tuan, semua sekali. Kita akan berkumpul dekat sana besok. Kita akan jumpa kat sana besok. Kita akan dihimpunkan dekat sana besok. Tapi kena ingat, semua orang tahu, di padang mahsyar besok, manusia dalam keadaan yang bertelanjang. Tapi semua ke orang yang bertelanjang? Tak. Nabi ada pakaian. Sahabat ada pakaian. Para anbiya diberikan pakaian. Kekasih Allah diberikan pakaian. Orang yang bertakwa diberikan pakaian.
Tetapi orang yang tidak berhak untuk mendapat pakaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang dalam dunianya sibuk dengan keduniaan yang dia nak tinggalkan. Lalu dia balik dalam keadaan yang kosong. Orang yang lupa dengan kesalahan-kesalahannya. Saat nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak bertaubat dengan Allah. Dia tak minta ampun dengan Allah. Dalam keadaan badannya, rohnya penuh dengan dosa dan maksiat. Orang ini tak berhak mendapat anugerah pakaian daripada Allah. Orang ini akan sentiasa bertelanjang, dihisap di padang mahsyar. Mereka dihinakan oleh Allah, tuan-tuan. Dalam dunia ni kalau kita tengok orang telanjang, orang ni hina, tuan-tuan, ditelanjangkan oleh orang. Dia ada pakaian, ditelanjangkan oleh orang. Hinanya, malunya, Masya Allah. Di akhirat besok, orang yang ditelanjangkan oleh Allah. Tapi saat itu, orang dah tak malu dah nak bertelanjang sebab malunya dengan kesalahannya. Salahnya dengan Allah melebihi malunya dengan ia bertelanjang itu di yaumul mahsyar. Sebab itu dalam ayat surah As-Sajdah, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Besok orang yang bersalah dengan Allah, salahnya banyak dengan Allah, mereka ni malu sangat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka benamkan mukanya ke bumi, ke tanah. Malu untuk mengangkatkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosanya yang amat banyak, lupa nak minta ampun. Dosa kita banyak, tuan-tuan, Masya Allah. Salah kita banyak, tuan-tuan, Masya Allah. Masya Allah. Banyak. Salah kita terlalu banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak salah kita dengan Allah. Kita ni Allah tak nak buka aib kita. Na'udzubillah min zalik. Allah mastur lana uyubana bisyitrikal jamil. Kita ni Allah tak buka aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tidak akan boleh kita keluar rumah ini. Kerana malunya kita. Dalam dunia ini orang buka aib kita, kita malu. Bagaimana besok di yaumul akhirah Allah akan buka aib kita dan dipertontonkan oleh seluruh makhluknya. Semua orang akan tengok aib kita. Tetapi ingat bahawa aib ini akan dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita dimatikan oleh Allah, kita sempat minta ampun dengan Allah. Sempat kita minta maaf dengan Allah. Sempat kita mohon dengan Allah supaya diampunkan, dimaafkan kesalahan kita. Seorang isteri ingat salahnya dengan suami. Seorang suami ingat salah dia, tanggungjawab dia dengan isterinya, dengan anak-anak dia. Bagaimana dia besarkan anak-anak dia? Apakah kita besarkan anak-anak kita dengan Islam itu sendiri? Apakah kita jaga isteri kita dengan Islam itu sendiri? Pakaian isteri kita, makanan anak isteri kita dan sebagainya. Kita bagi tak dengan pakaian, makanan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suami bongkar, aku kepala keluarga, tetapi Allah akan soal kita. Banyak perkara yang Allah akan soal kita di yaumul akhirah. Seorang anak, jaga tanggungjawabnya sebagai seorang anak. Ingat, zaman ini yang Nabi sebut, bahawa anak-anak ini akan jauh daripada mak ayah dia. Wa jafa'u abahu. Anak-anak jauh dengan ayah dia. Anak-anak akan jauh dengan ayah dia. Tetapi Nabi kata mereka ini rapat dengan kawan-kawan dia. Zaman ini zaman anak-anak yang mengecilkan hati ibu bapanya terlalu banyak. Zaman inilah Masya Allah, apabila kita lihat kerosakan agama itu terlalu besar. Inilah saat yang paling kita khawatirkan. Tapi kalau kita ingat, Masya Allah, di mana aku nak pergi? Ke mana aku nak pergi? Ingat,
bahawa tak ada seorang pun yang akan kekal dalam dunia ni. Semua orang akan balik. Kita sebenarnya sedang berjalan. Jalan. Sampai satu masa, kita akan singgah satu tempat nama dia kubur. Nanti kita jalan lagi. Jalan. Singgah lagi nama dia mahsyar. Jalan lagi, jalan. Singgah lagi nama dia mizan. Jalan lagi. Jalan. Nama dia sirat. Sama ada kita ini sampai tempat kita di mana? Dalam perjalanan ke sirat. Kalau tempat kita dalam neraka lah. Na'udzubillah. Tapi kalau ke tempat kita dalam syurga, alhamdulillah. Macam mana nak selamat? Macam mana jalan tu nak selamat? Masa hidup ni lah Allah bagi modal, gunakanlah semuanya untuk keselamatan akhirat. Ada hidup, ada tubuh badan. Buatlah jalan untuk keselamatan akhirat. Ada pangkat, buatlah untuk keselamatan akhirat. Ada harta, jadikan dia selamat di akhirat. Ada anak isteri, jadikanlah semua jalan sebagai selamat kepada akhirat. Jangan sampai besok malaikat akan tarik kita dan humban kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Susah dalam dunia sekejap, sakit dalam dunia sekejap. Tapi di akhirat, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Akan berterusan, mati pun tidak, hidup pun tidak. Bagaimana jalan dia? Sebagai akhir pertemuan kita malam ni, Masya Allah, tolong doakan saya, mudah-mudahan Allah jaga saya, jaga keluarga saya, jaga iman kami semua, jaga Islam kami semua. Mudah-mudahan Allah matikan saya dan tuan-tuan semua keluarga saya sekaliannya semua yang mengenali saya dengan husnul khatimah. Kita hebat macam mana dalam dunia, kalau su'ul khatimah tak guna. Jadi bagaimana nak sentiasa ingat? Pertama, duduklah tempat yang selalu mengingatkan kita. Mana dia? Majlis ilmu. Duduk selalu tempat di majlis ilmu. Sekarang ni tak boleh lagi, di masjid-masjid tak dapat lagi. Walaupun masjid besok dah buka, siapa yang Allah panggil, siapa yang Allah pilih. Tak semua orang Allah pilih pergi masjid. Tak semua orang yang Allah pilih dapat kebaikan. Sebab itu kita selalu minta dengan Allah. Kedua, selalulah menyebut perkara yang baik-baik. Zikir, baca Quran. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, ayat awal lagi. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ni dia petunjuk. Quran ni yang tunjuk kita yang ni. Jadi benda yang boleh tunjuk kita jalan kebaikan, selalu tengok Quran. Tak erti baca Quran, buka Quran, dengar. Ketiga, carilah kawan yang baik. Kawan yang sentiasa tunjuk kita pada benda baik. Kita ramai kawan, tapi adakah semua kawan kita ni yang mengajak kepada kebaikan? Dan yang keempat, carilah guru yang baik yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Tuan-tuan, ini pendapat saya. Mungkin saya salah. Guru kita dulu tak pernah susah nak bercakap hal keduniaan kepada kita. Guru kita semua pimpin kita pada benda baik. Cakap dengan baik. Mereka nak cakap hal-hal yang tak baik, susah. Carilah mereka ni kalau ada.
yang boleh pimpin rohani kita dan jasmani kita, yang boleh bawa balik ruh kita ini kepada Allah dalam keadaan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, dalam keadaan yang selamat, jiwa yang tenang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang boleh didik hati kita dengan hati yang sejahtera sehingga kita balik kepada Allah dalam keadaan yang salim, yang sejahtera. Sebab itu Masya Allah, apabila kita ini sering lupa kerana kita telah, otak kita, akal kita, roh kita, nafsu kita dah dipenuhkan dengan perkara lain. Akal kita dah penuh dengan dunia, makhluk, nafsu, sehingga kita lupa Allah. Perkara yang paling kita takuti apabila saat kita sakaratul maut, kita lupa Allah. Kita tak boleh sebut Allah sebab kita tak ingat. Dalam dunia kita dah tak ada tempat nak ingat sini. Tak ada ruang. Dah tak ada ruang. Tapi kalau dalam dunia lagi, kita telah penuhkan akal kita, hati kita dengan Allah, insya-Allah Allah tidak akan lupakan kita dan kita tidak akan melupakan Allah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara salah satu amalan ulama supaya kita sentiasa ingat, ini amalan ulama. Tuan-tuan buka surah Al-A'la, tuan-tuan baca ayat sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa. Tuan-tuan baca ayat tu dalam surah Al-A'la, sabbihiz. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa. Jadi kan amalan. Maka ulama menyatakan orang yang beramal dengan ayat ini, maka akalnya menjadi kuat. Kita bukan nak kuat ingat dunia, tuan-tuan. Kita bukan nak kuat ingat benda lain, tak. Kita nak akal kita kuat mengingati Allah, lagi-lagi saat kita memerlukan ucapan itu, iaitu kalimah Allah inda sakaratil maut. Ketika saat kita itu hendak dimatikan oleh Allah, kita masih lagi ingat, boleh lagi sempat, boleh lagi mampu untuk mengucapkan Allah pada lisan kita. Betul, Masya Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan kami dan saya doakan tuan-tuan semoga sentiasa dalam rahmah birrahmah, dan tolong doakan kami dan madrasah kami mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah dan dalam keberkatan daripada Allah. Jadi saya rasa setakat ini saya mampu untuk saya kongsikan bersama tuan-tuan daripada orang tak pandai, orang bodoh, orang banyak salah. Sekadar ini kemampuan saya untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan Allah himpunkan, Allahumma salli ala Muhammad, besok semua di dalam jannahnya bersama dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. Ya Allah, kuatkan iman dan Islam kami, kuatkan iman dan Islam isteri dan anak-anak kami dan keturunan kami. Ya Allah, kuatkanlah, peliharakanlah iman dan Islam kami dalam kehidupan kami dan ketika saat kematian kami. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini dalam hidayah dan taufik-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sihatkan tubuh badan kami dalam rahmat-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika Kau panjangkan umur kami, panjangkanlah umur kami dalam keridhaan-Mu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah,
Kami berlindung dengan Engkau daripada segala bala dan wabak. Kerana hakikatnya semua ini datang daripada Engkau, ya Allah. Kami mohon Kau angkatkanlah segala perkara yang tidak baik atas kami dan negara kami ini, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu. Jika Engkau tidak tolong kami, ya Arhamar Rahimin, siapa lagi yang akan membantu kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakan kepada kami hati yang sakinah. Tenang kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala kelalaian yang menyebabkan Engkau marah kepada kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.